mulakan program pada malam. Baiklah, sebelum kita mulakan program pada malam ini, saya memperkenalkan panel kita terlebih dahulu. Beliau merupakan Dr. Raudatul Firdaus Fatah Yassin, dilahirkan di Kuching, Sarawak dan menerima pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Kangar sebelum menamatkan bangku sekolah di Ma'had Fatayat Abbasiyah Al-Azhar, Mesir. Kemudian beliau memperoleh sarjana muda dalam bidang usuluddin tafsir dari Universiti Al-Azhar, Mesir pada tahun 2001, menyambung pengajian pada peringkat sarjana di Insaniah Kedah sehingga tahun 2003. Kemudian memperoleh ijazah sarjana dalam bidang pengajian Quran dan Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2006 dan PhD dalam bidang yang sama pada tahun 2012. Kini bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Quran dan Sunnah UIAM sejak tahun 2012 dan Timbalan Pengarah Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Sentris UIAM sejak tahun 2016 hingga sekarang. Beliau telah menerbitkan lebih 60 karya berbentuk artikel dan buku ilmiah dan separa akademik pada peringkat tempatan dan antarabangsa. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan. Okey, sebelum tu saya mohon maaf. Pada sesi ini merupakan siri pertama kupasan buku bagi kalimah-kalimah kecil yang mana merupakan salah satu daripada koleksi Risalah An-Nur. Okay. Justru malam ini kita akan mengupas kalimah pertama. Jadi soalan yang pertama, Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan kalimah pertama dan apakah signifikan kandungan yang terdapat di dalam kalimah pertama ini disusun pada bab yang pertama dalam kalimah-kalimah kecil? Dipersilakan, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada malam ini. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para peserta, para penonton, para pendengar serta AJK yang melaksanakan program pada malam ini. Terima kasih diucapkan atas kesabaran menunggu walaupun kita bermula sedikit lewat di atas sebab teknikal yang tidak dapat dielakkan, dan sesungguhnya dengan keizinan Allah jugalah akhirnya masalah teknikal tersebut dapat diatasi, sesuatu yang agak miracle sebenarnya. Alhamdulillah, setelah berusaha berkali-kali untuk masuk ke link Zoom ini, pada minit yang ke-15 dipermudahkan oleh Allah SWT dan akhirnya kita bertemulah di sini. Bermakna saya yakin bahawa ketemuan ini adalah sesuatu yang telah pun ditentukan oleh Allah SWT, telah pun diskripkan oleh Allah SWT. Tiada sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita ini secara tidak sengaja, namun segalanya pasti telah diatur atas hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita menelusuri perjalanan kalimah pertama daripada Risalah An-Nur pada malam ini. Dan apabila diajukan soalan oleh moderator kita sebentar tadi, jadi secara umumnya apa yang Ustazah boleh kongsikan ialah sedikit sebanyak mengapa kalimah pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim dan disusun oleh Imam Sa'id Nursi sebagai susunan yang pertama, disebut sebagai kalimah yang pertama. Jika kita rujuk pada kronologi tarikh dan tempat penulisan risalah-risalah, kita dapat lihat bahawa kalimah pertama ini ditulis di Barla sehinggalah ke kalimah yang ke-9 dan dikenali juga sebagai kalimah-kalimah kecil. Jadi ada seorang askar yang bertanya kepada Imam Sa'id Nursi tentang satu persoalan, dan jawapan beliau adalah kalimah yang pertama. Alhamdulillah. Menjadi kalimah yang pertama. Jadi sebenarnya pendetailan mengenai penyoal tersebut, nama beliau dan soalan secara tepat ada di dalam kitab Risalah An-Nur di kalimah yang pertama. Cuma atas sebab teknikal juga, Ustazah tidak dapat buka fail tersebut dan tidak dapat di-sharekan bersama dengan kita semua. Namun insya-Allah maklumatnya akan Ustazah ringkaskan dan akan sharekan dalam grup Telegram untuk rujukan kita bersama. Jadi itulah saja yang Ustazah boleh jawab dulu.
untuk meningkatkan masa kita insyaAllah terus ke soalan yang kedua, boleh ya moderator? Boleh Doktor. Okey, baiklah. Kita terus pergi ke soalan yang kedua, iaitu apakah hikmah di sebalik persandaran seorang hamba kepada Tuhannya yang terkandung dalam kalimah ini? Silakan. Okay. Baik, terima kasih untuk soalan yang kedua. InsyaAllah inilah yang sama-sama akan kita telusuri dalam masa yang berbaki ini. Jadi kalau boleh minta pihak moderator ataupun yang menjaga skrin boleh minta kita pergi ke skrin yang kedua. InsyaAllah segala sesuatu bergerak dengan nama Allah. Jadi inilah judul pada malam ini. Bila kita sebut Bismillah, B itu maksudnya dengan, Ism itu maksudnya nama. Ya, jadi Bismi disambungkan dalam bahasa Arab, dihilangkan alifnya. Sepatutnya ada Bi Ismi. Itu asalnya. Jadi Bi Ismi Allah. Allah SWT adalah Jalalullah, iaitu nama Allah SWT yang paling agung. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Bismillah ini kita laksanakan dan kita lafazkan permulaan bagi setiap perkara. Sehingga kan Imam Sa'id Nursi telah menakalkan suatu penjelasan yang sangat menarik bagaimana Imam mengaitkan sesuatu segala yang berlaku di atas muka bumi ini bergerak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan manusia sahaja yang melafazkan lafaz Bismillah ini, namun segala apa yang ada di muka bumi ini sebenarnya juga melafazkan Bismillah. Jadi Bismillah ini jika kita lihat merupakan syiar Islam. Kita tidak jumpai di dalam muka bumi ini apa jua agama ataupun kepercayaan yang memulakan amalan mereka ataupun menjadikan wirid dalam aktiviti kehidupan mereka dengan lafaz Bismillah. Ya. Jadi memang ada kita dengar dalam bahasa lain kadang-kadang mereka mulakan dengan in the name of God, tetapi melazimi Bismillah sehingga ia menjadi segala sesuatu yang bergerak di muka bumi ini sebenarnya melafazkan Bismillah itu hanyalah ada pada agama Islam. Dan ia juga merupakan wirid bagi segala makhluk yang ada di langit, di bumi. Namun mereka menggunakan wirid dengan bahasa mereka yang tersendiri. Wirdun jami'il mawjudat, kata Imam Sa'id Nursi. Jadi maksud dengan bahasa mereka sendiri adalah pada hakikatnya pohon, haiwan, hidupan seperti batu, tanah, semuanya melafazkan nama Allah SWT. Dengan nama Allah, mereka menjalankan tugas mereka sebagai makhluk-makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini untuk berkhidmat kepada khalifah Allah iaitu manusia, dan mereka sentiasa melaksanakannya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada setiap perbuatan mereka, pada setiap tindakan dan tugasan yang mereka laksanakan, sesungguhnya mereka itu berwirid dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dalilnya? Ya, ada. Apabila ada hadis yang diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW boleh mendengar bagaimana mimbarnya yang lama apabila ditinggalkan kerana ada mimbar yang baru untuk berkhutbah di hari Jumaat. Mimbar yang lama itu boleh menangis. Dan begitu juga dengan batu-batu dan juga hidupan yang ada ini pada keadaan tertentu kedengaran zikir-zikir mereka. Tetapi dengan bahasa mereka sendiri. Tidak semestinya sama seperti kita Bismillah, Bismillah. Ada speaker lagi, itu akan jadi lainlah keadaannya kan. Jadi hakikatnya sebenarnya mereka itu berwirid dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah pada Bismillah itu ada keberkatan yang tidak pernah habis. Pada setiap perkara, perbuatan apabila dimulakan dengan Bismillah sebenarnya akan mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana segalanya yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Lalu apabila kita melaksanakan segala perkara yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini dengan lafaz Bismillah, maka sesungguhnya itu adalah mengundang kebaikan, mengundang keberkatan, mengundang kemudahan. Sebagai contoh mudah, saya ambil satu contoh mungkin di luar daripada kitab Risalah An-Nur, tapi ini adalah contoh moden yang berlaku pada zaman ini dan boleh ditonton di YouTube sendiri bagaimana seorang penyembelih haiwan itu menundukkan 2 ekor kambing dengan lafaz Bismillah. Pada lazimnya dengan lafaz ini rupa-rupanya ada kontak, ada
emotional contact dengan kambing tersebut sehingga kambing itu menundukkan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk dikorbankan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu contoh bagaimana ia mengundang keberkatan dan memudahkan urusan korban. Jadi boleh cuba, kalau nak cuba selepas ini, insya-Allah kami pun dah cuba eksperimen lafaz bismillah dengan hati penuh yakin dan penyerahan kepada Allah SWT bahawa sesungguhnya kita sembelih haiwan ini adalah kerana Allah. Kita akan lihat bahawa keberkatan itu akan hadir, haiwan itu akan menyerahkan dirinya dengan rela hati kerana sesungguhnya haiwan itu sangat sedar. Itulah antara tugas asas mereka sebagai salah satu makhluk Allah yang berkhidmat untuk manusia. Baik. Contoh yang keempat, poin yang keempat ialah pada bismillah itu ada quwwatun la tanfaz, iaitu suatu kekuatan yang sangat besar yang tiada penghujungnya, yang tidak ada pengakhirnya kerana ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun banyak contoh-contoh cerita yang menggunakan lafaz bismillah. Saya bawa satu contoh yang living example juga di luar Risalah Nur. Satu living example yang benar-benar terjadi kepada seorang pencari madu asli, madu tualang asli di Pahang. Apabila kami tanya bagaimana dia berani mendapatkan madu asli ini, sedangkan amat susah untuk memanjat pokok tualang yang sangat tinggi itu, apa jawapannya? Subhanallah, melambangkan kekuatan bismillah ini. Katanya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, yakin pada Allah, insya-Allah Allah jaga. Jadi beliau telah menceritakan pengalaman benar beliau menggunakan lafaz bismillah, dan benarlah bismillah itu membawa suatu kekuatan yang sangat besar. Beliau tidak pernah menerima mudarat daripada lebah yang diambil madunya kerana keyakinan dan keimanan beliau pada lafaz bismillah. Dan bismillah juga ialah pangkal segala kebaikan. Jadi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala sesuatu sekecil-kecil zarah di muka bumi ini, maka apabila kita menggunakan nama itu, kita akan beroleh segala kebaikan. Bahkan ia merupakan pangkal kepada segala kebaikan kerana segala perbuatan itu kita mulakan dengan namanya. Baik, boleh kita beralih ke slide yang berikutnya. Apabila dilihat kekuatan bismillah ini, kita boleh telusuri melalui analogi pengembara di padang pasir. Kalau kita biasa di negara Arab, sebenarnya mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, kan? Pelbagai kumpulan-kumpulan kecil yang ditautkan dengan hubungan darah dan keturunan. Sebab itu disebut sebagai kabilah-kabilah. Walaupun sekarang kabilah itu sudah berkurang, sudah tidak terlalu ketara, namun mereka masih lagi dipisahkan dengan bangsa-bangsa menurut keturunan masing-masing. Contohnya bangsa Arab Syam, di situ ada Syria, ada Jordan, ada bangsa Arab Hijaz, di situ ada Madinah, di situ ada Mekah, kemudian bangsa Arab Yaman, bangsa Arab Riyadh. Begitulah mereka terpisah dengan kabilah masing-masing. Jadi bagi mereka yang dah biasa dengan situasi kabilah-kabilah yang berbeza-beza di negara Arab ini, kita akan dapat lihat betapa pentingnya mereka ini berpaut kepada nama ketua kabilah yang dapat memberikan pertolongan, bantuan, perlindungan, bahkan pengaruh yang akan memberi kesan kepada mereka. Jadi analoginya ialah dua pengembara di padang pasir. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Ada kisah mengenai dua orang yang seorang ini mengembara atas nama ketua kabilah. Bermakna dia menggunakan nama ketua kabilah tertentu, tempat dia berpaut itu tadi, apabila dia berjalan di padang pasir yang sangat luas. Seperti yang kita maklum bahawa padang pasir, especially dahulu kala, penuh dengan cabaran, antaranya perompak, kan? Dan juga sebenarnya padang pasir di masa sekarang juga ada cabarannya. Tetapi kita dapat lihat di sini bagaimana seorang pengembara itu apabila dia menyandarkan perjalanannya itu kepada nama ketua kabilah yang kuat contohnya, maka dia dapat mengembara dengan selamat. Apabila dia diganggu oleh perompak contohnya, dia boleh gunakan perkataan ataupun nama bahawa saya mengembara atas nama ketua kabilah si fulan, dan nama tersebut adalah nama yang dihormati dan disegani oleh kabilah-kabilah tersebut, maka insya-Allah dia akan terselamat daripada gangguan perompak.
Kerana perompak ini apabila mereka berani mengganggu pengembara tersebut, sebenarnya dia sedang mencabar kekuatan dan juga kemuliaan, kehebatan ketua kabilah tersebut, dan itu akan melibatkan ancaman-ancaman kepada kumpulan perompak itu tadi. Begitu pentingnya bermusafir atas nama ketua kabilah, dan dia juga akan sentiasa dihormati apabila dia berada di kawasan-kawasan tertentu. Semua kawasan ini bukan kawasan dia, tapi dia nak pergi sampai ke satu destinasi melalui padang pasir yang luas ini, maka dia perlu menggunakan nama seorang ketua kabilah yang disegani oleh kesemua kabilah lain supaya dia dihormati dan hak-haknya dijaga. Dia tidak dianiaya ataupun dizalimi. Jadi demikian perumpamaan seseorang yang mengembara dan melakukan sesuatu di muka bumi ini dengan lafaz Bismillah. Kerana ibaratnya Bismillah itu adalah nama Allah SWT yang memiliki segala yang ada di muka bumi ini, termasuklah seantero isinya. Jadi orang yang seperti ini adalah ibarat pengembara yang menggunakan nama ketua kabilah, semua akan bekerjasama. Begitu juga dengan kita. Apabila kita melaksanakan segala perkara di atas muka bumi ini, kita selaku pengembara, selaku tetamu di Dewan Tamu ini, sebut dalam Risalah Nur dan beberapa tempat lain, dinyatakan bahawa kehidupan ini adalah Dewan Tamu. Jadi kita adalah tetamu. Maka apabila kita sebagai tetamu, kita menyebut nama pemilik kepada segala yang ada di muka bumi, maka di situ kita akan beroleh kemudahan dalam setiap aspek berurusan dengan makhluk-makhluk yang dimilikinya. Kita lihat pula perumpamaan seorang lagi pengembara yang mengembara atas namanya sendiri. Dia enggan menyandarkan kepada nama ketua-ketua kabilah. Biasanya mungkin atas sebab-sebab merasa yakin dengan dirinya sendiri, maka dia akan menghadapi kesusahan yang dahsyat sepanjang perjalanan. Kerana siapakah dia sebenarnya untuk mengawal ataupun menyelamatkan diri daripada segala ancaman yang berada di sepanjang perjalanan di padang pasir itu. Dia juga akan sentiasa dalam ketakutan dan mengemis belas ihsan daripada orang-orang yang datang mengganggunya. Dia juga akan dipandang rendah dan menjadi hina kerana siapakah dia? Adakah dia itu dikenali di padang pasir tersebut? Dia tidak memiliki padang pasir itu. Maka di situ dia akan sentiasa dalam kesusahan, kepayahan, sentiasa takut, sentiasa meminta-minta agar dipermudahkan urusannya. Maka berbeza keadaan dua pengembara itu tadi, samalah juga keadaan kita apabila kita melaksanakan perbuatan tanpa melafazkan Bismillah, pemilik segala yang ada di muka bumi ini, kita mungkin akan bertemu dengan kepayahan-kepayahan dan terdedah dengan risiko-risiko kesusahan. Baik, kita tengok seterusnya hakikat analogi daripada Bismillah itu tadi. Kita tengok slide yang berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik segala sesuatu, pencipta dan pentadbir segala sesuatu, dan dialah yang memiliki dunia ini sebagaimana dia mencipta dunia ini, dia juga mentadbir dan mengurus segala yang ada di muka bumi ini. Dan sebahagian daripada apa yang ada di dunia ini adalah manusia itu sendiri. Dan pada diri manusia bukan sahaja kita ada jasad, tetapi kita ada jiwa, kita ada nafs yang disebut dalam bahasa Arab sebagai an-nafs. An-nafs dalam Al-Quran membawa dua makna, iaitu bermaksud kepada jiwa dan juga membawa satu lagi makna yang digunakan oleh orang-orang Melayu dalam bahasa Melayu sebagai nafsu syahwat. Jadi diri kita ini, jiwa kita ini, adakah ianya milik kita? Pada hakikatnya ia adalah milik mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah kita dapat lihat bagaimana perlunya kita kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan dan meneruskan setiap perjalanan perjuangan hidup ini, kerana dialah yang memiliki segala-galanya, termasuklah jiwa dan juga diri kita sendiri. Baik, kita teruskan lagi. Saya rasa untuk soalan yang pertama kita dah jawab, soalan kedua kan. Kemudian ada hikmah persandaran, betul? Pada soalan yang kedua kan. Jadi hikmah persandaran kita dengan lafaz Bismillah yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perbuatan. Maka kita akan lihat sebenarnya pada diri manusia ini ada hajat yang tidak terbatas. Kalau kita tanya diri kita tanya pada nafsu kita, berbicara dengan diri sendiri, dengan hati sendiri. Apakah sebenarnya hajat-hajat yang ingin kita miliki di dunia ini? Tentu ada banyak. Tentu ada
tidak terhitung dengan jari kita ini. Dan kalau kita tanya lagi perkara-perkara yang di luar keperluan tetapi kita inginkan, memanglah tidak terbatas. Itu adalah fitrah manusia. Jadi kita ada daruriyat, kita ada hajiat, kita ada tahsiniyat. Daruriyat itu adalah perkara yang darurat diperlukan oleh seorang manusia. Tetapi kita ada aspek yang kedua yang disebut sebagai hajiat, iaitu hajat-hajat kita. Tanyalah pada diri kita pada persoalan hajat. Tanyalah pada nafsu kita, apakah yang kita impikan dan inginkan. Tentu ianya sangat banyak. Tapi dalam masa yang sama, dalam keadaan kita ini banyak hajatnya dan tidak terbatas, kita juga adalah fakir. Kerana banyak hajat kita dan kita tahu kita tak akan dapat mencapai ke semua hajat tersebut, maka hakikatnya kita ini fakir memerlukan. Maksud fakir di sini sebenarnya asal perkataan fakir adalah memerlukan. Jadi dalam bahasa Melayu kita sebut fakir miskin kerana orang-orang miskin memerlukan kepada bantuan keuangan, memerlukan kepada harta sokongan dan juga pertolongan. Sebab itu disebut sebagai fakir. Jadi manusia ini kita semua adalah fakir. Kita semua adalah sangat memerlukan. Daripada manakah kita akan dapat memenuhi keperluan kita? Daripada khazanah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab kalau kita tanya hajat kita, kita compare dengan kemampuan kita, kita akan dapati kemampuan kita tidak akan mungkin memenuhi segala hajat yang kita impikan dan kita inginkan, melainkan dengan khazanah daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kita perlu bersandar pada bismillah. Kan? Kerana kita sedar dan kita sangat insaf bahawa kita tidak akan mampu melaksanakannya dengan sempurna, melainkan ianya dengan pertolongan daripada Allah, dengan rahmat, kasih sayang, sokongan dan juga kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia bagi memenuhi hajat kita yang tidak terbatas. Begitu juga aspek yang kedua di sebelah kanan slide tersebut, kita mempunyai musuh yang tidak terbatas. Mungkin kita boleh bertanya, saya tak banyak musuh. Alhamdulillah saya baik dengan semua orang. Mungkin kita boleh menyebut demikian. Tapi jika kita perhatikan, tidak sahaja musuh itu dilihat pada musuh-musuh fizikal, yang mungkin terutama kita di Malaysia, Alhamdulillah kita berada dalam negara yang boleh dikatakan tidak ada musuh yang terlalu ekstrim berperang dengan negara kita, tidak seperti setengah negara lain. Namun sebenarnya kita ada musuh yang lebih kecil, yang lebih tidak nampak tetapi ianya sangat banyak. Antaranya ialah syaitan. Wa inna syayatina lakum aduwwun mubin. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu bagi kalian ialah musuh yang nyata, yang Allah nyatakan sendiri dalam Al-Quran. Kemudian kita juga ada musuh-musuh nafsu kita sendiri, kita ada musuh syahwat kita sendiri, yang berhajatkan perkara-perkara yang di luar batasan-batasan syarak dan lain sebagainya. Namun itu adalah merupakan sebahagian daripada fitrah pada diri manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran tentang senarai nafsu syahwat manusia itu, apabila dilakukan dengan berlebihan, apabila dikejar dengan penuh ekstrim, maka ia akan menyebabkan manusia terjebak di dalam dosa. Maka perkara-perkara ini menjadi musuh kita. Kerana bisikan syaitan jika dituruti menyesatkan manusia. Bisikan korin jika dituruti memalaskan kita daripada beribadah. Begitu juga pengaruh-pengaruh tidak baik jika diikuti akan menjerumuskan di dalam kesilapan dan juga kesalahan. Jadi musuh kita ada banyak, apatah lagi nafsu diri sendiri apabila dituruti tanpa dididik, pastilah manusia itu akan tewas pada tipu daya dunia. Jadi musuh kita memang tidak terbatas. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga mempunyai kelemahan. Manusia itu ajiz. Manusia itu tidak berdaya. Kalau mengharapkan kekuatan diri kita, spiritual dan jasmani kita semata-mata untuk berhadapan dengan musuh-musuh ini, nescaya kita akan tewas. Nescaya kita tidak akan mampu. Nescaya kita tidak akan berdaya. Di situlah maka kita memerlukan persandaran kepada kudrat azali, kekuatan yang kekal, yang hakiki, yang abadi, yang telah ada sejak dahulu lagi, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita melafazkan Bismillah, mudah-mudahan kita beroleh kekuatan tersebut. Baik, kita beralih kepada slide yang berikutnya. Noktah persandaran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bismillah juga ada melambangkan kepada kelemahan dan kefakiran yang tiada akhirnya. Seorang hamba mempunyai kelemahan-kelemahan yang tiada batasannya, yang tiada akhirnya, dan dia memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tiada hadnya. Kita memerlukan Allah tu all out, sepenuh jiwa raga,
mental dan fizikal, sesungguhnya kita tidak akan mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa pertolongan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Justru bismillah itu akan akan mengikat kita dengan kudrat dan rahmat yang tiada hadnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita boleh nampak kaitan contoh-contoh yang saya bacakan sebentar tadi. Bagaimana dengan lafaz bismillah itu seorang manusia boleh melakukan perkara-perkara yang pada logik akalnya seakan-akan ia amat susah, tetapi dengan tawakalnya kepada Allah maka dia beroleh kudrat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang hakikatnya sebenarnya tiada habisnya. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Salah satu daripada sifat-sifat Allah dan dinyatakan berkali-kali di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelemahan dan kefakiranmu menjadi syafaat yang paling mahal. Jadi alhamdulillah apabila kita menghayati akan kelemahan, kefakiran kita, ajiz kita kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi asbab kepada kita untuk menyandarkan diri kita kepada kekuatan yang maha besar dan maha hebat, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz bismillah, maka ia merupakan syafaat yang paling mahal. Bertuahlah bagi mereka yang dapat mengilzamkan diri dengan melafazkan bismillah dalam setiap aktiviti hariannya. Baik, kita boleh tengok kepada slide yang berikutnya. Okay. Ya, kata Imam Sa'id Nursi dalam kalimah pertama, ya, orang yang bertindak dengan kalimah ini samalah seperti orang ini. Dia mendaftarkan diri kepada tugas ketenteraan lalu bergerak atas nama negara. Kalau kita perhatikan seorang tentera, mereka boleh melaksanakan tugas dengan penuh berani tanpa ragu-ragu dan mereka boleh melakukan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh orang-orang biasa. Mereka dengan berani contohnya melakukan checking tu di checkpoint tertentu, menahan kereta-kereta contohnya di musim COVID ini kan, dan mereka boleh menanyakan orang yang berada dalam kereta itu adakah sudah divaksin lain sebagainya, perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang biasa kan, menghentikan kereta di tengah lebuh raya contohnya. Semua ini boleh dilakukan oleh seorang tentera. Kenapa? Kerana kita tahu dan kita jelas bahawa tentera itu telah mendaftarkan dirinya kepada tugas ketenteraan dan dia sebenarnya sedang bergerak atas nama negara. Jadi apabila dia melaksanakan perkara-perkara tersebut, sebenarnya dia sedang melaksanakan atas tugas yang telah ditetapkan kepadanya oleh negara. Jadi tidak ada siapa pun yang dapat menghalangnya. Jadi kita lihat tentera melakukan persandarannya kepada negara, maka dia beroleh kekuatan dan juga autoriti. Begitu juga apabila kita menyandarkan segala perbuatan kita dengan nama Bismillah, maka insya-Allah kita akan beroleh kekuatan tersebut. Okey, kita tengok pula slide yang berikutnya. Dia tidak akan takut daripada sesiapa pun dengan berkata atas nama undang-undang dan negara. Bagi seorang tentera ataupun polis, dia tidak perlu takut dengan siapa pun. Meskipun kita tengok dalam gambar contohnya, menghentikan kereta yang sedang bergerak di tengah jalan, walau bagaimana sibuk ataupun urgent je keadaan pemandu kereta tersebut, pemandu tersebut mestilah berhenti kerana dia diarahkan berhenti oleh seorang polis ataupun tentera. Menunjukkan persandaran seorang polis atau tentera atas nama negara memberikan dia suatu kekuatan yang luar biasa sehingga semua yang perlu taat kepada mereka dan tidak ada siapa pun yang berani melawan mereka. Baik, seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Dia melaksanakan setiap tugas dan mampu bertahan menghadapi setiap perkara. Jadi seorang tentera dan seorang polis, kelihatan tugasnya itu berat, tetapi persandarannya atas nama negara memberikan dia kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dan dia mampu bertahan dalam setiap perkara yang dihadapinya meskipun itu mencabar. Kan? Jadi memang susah untuk menahan kereta di lebuh raya ataupun menahan kereta di tengah jalan untuk bertanya dan menyoal pemandu kereta tersebut. Seandainya dia tidak memakai uniform tersebut, maka orang tidak akan tahu bahawa dia adalah seorang tentera dan polis yang bersandar atas nama negara. Tetapi apabila mereka berpakaian uniform, maka jelaslah kekuatan mereka, kudrat yang mereka perolehi atas persandaran mereka dengan nama negara. Dan itulah yang dimaksudkan bagaimana mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Begitu juga kita manusia, apabila kita melafazkan atau menyandarkan pada Bismillah, insya-Allah persandaran tersebut
akan memudahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Walaupun mungkin kadang-kadang dilihat begitu berat, begitu mencabar dan begitu susah. Kemudian kita tengok slide yang berikutnya. Dengan nama Allah, hikmah yang berikutnya daripada persandaran dengan bismillah, iaitu dengan nama Allah. Kita dapat lihat benih dan biji-bijian umpama zarah kecil membawa pokok-pokok yang besar dan memikul bebanan-bebanan umpama bukit di atas kepala mereka. Kita lihat pokok yang sangat besar ini yang ratusan tahun usianya, dan juga pokok yang sangat lebar tu boleh tengok batangnya tidak seberapa jika dibanding dengan daunnya yang sangat merimbun. Asal usul mereka adalah daripada biji benih yang sangat kecil. Subhanallah, sangat kecil. Tidak sangka biji yang sekecil itu akhirnya boleh tumbuh besar seperti ini, bahkan mampu memikul bebanan yang sangat berat di atas kepala mereka. Jika dilihat secara jirim dan jisimnya, mungkin itu adalah sesuatu yang tidak logik, tetapi apabila kita sedar bahawa makhluk-makhluk ini, pohon-pohon ini bersandar atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diberikan kekuatan oleh Allah untuk memikul bebanan tersebut. Kita tengok pula slide yang berikutnya. Antara hikmah lain, kita lihat pada kebun, tiap-tiap kebun yang tumbuh di muka bumi ini, kebun buah-buahan, tanam-tanaman, melafazkan bismillah dengan nama Allah. Ia menjadi satu kawah daripada dapur kudrat kerana bermacam-macam makanan lazat yang amat berlainan dimasak bersama di dalamnya. Maksudnya adalah kita lihat daripada biji benih tadi ditumbuh menjadi pokok, memikul bebanan yang besar dan berat atas nama bismillah. Dan kita melihat juga kebun-kebun yang menghasilkan pelbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran juga bergerak atas nama bismillah, sehingga kan kepelbagaian hasil daripada pohon-pohon ini yang tadinya daripada benih yang kecil yang tiada berdaya itu kemudiannya berhimpun di dalam satu kawah, dalam satu kuali yang besar, dan semuanya itu menjadi makanan yang lazat apabila kita gabungkan antara sayur, buah, contohnya kan bawang, dalam gambar ni kita nampak lebih banyak pada buah-buahan, tapi apabila kita himpunkan dalam kuali kawah yang besar, kita tahu semua entiti itu datangnya daripada buah-buahan, daripada tanam-tanaman, sayur-sayuran, termasuk rempah yang kita guna pun sebenarnya datang daripada tumbuh-tumbuhan yang kesemuanya itu melafazkan bismillah dan kesemuanya itu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, bila kita gabungkan dalam satu kawah, mereka menjadi hidangan yang sangat lazat dan tiada satu pun daripada hidangan tersebut yang tidak melafazkan bismillah. Baik, kita tengok pada slide yang berikutnya. Tiap-tiap haiwan, kita tengok pada haiwan pula yang diberkati seperti lembu, unta, biri-biri dan kambing melafazkan bismillah. Mereka menjadi mata air susu daripada limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok haiwan-haiwan yang berkat ini, mereka semua menghasilkan susu-susu yang Masya Allah. Susu ini adalah suatu hasil yang daripadanya dapat menatijahkan pelbagai jenis makanan yang sangat banyak. Sangat banyak. Kalau kita sebut satu-satu, bukan susu sahaja yang kita minum, dia menjadi sumber keju, menjadi sumber butter, apa disebut bahasa Melayunya margarine kan, dan yogurt, kemudian apa lagi, Yakult, minuman yang mempunyai unsur bakteria dan lain sebagainya. Sangat banyak daripada susu itu sendiri. Dan semuanya melafazkan bismillah. Pada lembu itu, sebelum dia menghasilkan susunya, dia sendiri melafazkan bismillah. Apabila susunya diambil, tidak habis susu itu, Allah bekalkan lagi dan Allah bekalkan lagi. Sehingga kan susu itu diminum oleh sekalian makhluk yang ada di muka bumi ini, seperti susu lembu. Kan, Masya Allah, mengapa tidak pernah habis, mengapa tidak pernah pupus? Kerana semuanya bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bismillah. Baik. Kita beralih pula kepada hikmah yang berikutnya, iaitu kita tengok gambar di sini. Tiap-tiap satu tunjang dan akar-akar tumbuhan, pokok dan rumput rampai yang lembut bak sutera melafazkan bismillah. Ia melubangi dan menembusi batuan dan tanah yang keras. Puan perhatikan ya, adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi sekalian. Pokok tu kecil tetapi dia mampu memecahkan jalan tar yang keras ini. Masya Allah.
Secara logiknya kalau kita nak pecahkan jalan tar pun dengan tukul biasa tak tentu lagi pecah. Tetapi pokok yang halus, lembut, fizikal ni ini, kalau kita tengok kecil pula saiznya, dengan lafaz bismillah dia diberikan kudrat oleh Allah SWT untuk meretakkan batuan tar di sekitarnya kerana Allah hendak menumbuhkan dia di permukaan itu. Masya Allah. Baik, kita tengok yang berikutnya. Dia daun nipis. Sekarang kita kiaskan pula, melihat kepada daun-daun yang nipis ni sampai tembus cahaya matahari seperti di dalam gambar. Cuba tengok slide yang berikutnya. Okey, ada gambar daunnya. Boleh nampak ke gambar daunnya? Tu dia. Nampak kan daun tu kan? Daun itu terlalu nipis sehingga kan cahaya matahari pun boleh menembusi daun tersebut sehingga kita dapat lihat. Ya. Ada suara ya. Okey, sehingga kita dapat lihat permukaan daun tersebut. Ya, ada mikrofon lain yang terbuka. Ada mungkin admin boleh offkan mikrofon. Okey, terima kasih. Jadi nipisnya daun ini, kita lihat dia daun nipis dan lembut seperti kertas pembalut rokok itu. Sebab apa? Zaman itu saya pernah tanya kenapa Imam Said Nursi gunakan rokok. Kerana zaman itu mula tersebarnya rokok kan di dalam negara-negara Islam. Nanti kalau ada kesempatan Ustazah sharekan apa agenda rokok dalam negara-negara yang umat Islam majoriti di tanah tersebut. Kebanyakan rokok ditanam di negara-negara yang ramai umat Islam. Baik, jadi kalau kita tengok dia daun nipis dan lembut yang digunakan sebagai pembalut rokok, hakikatnya lembut, sangat lembut. Apabila kita tengok daun rokok tu, mungkin kalau tengok orang lama dulu ada mereka hisap rokok daun kan, kita letakkan bawah cahaya matahari boleh nampak, boleh tembus pandang macam daun ni juga. Masing-masing seperti anggota tubuh Nabi Ibrahim AS menghadapi bahan kepanasan api yang marak. Jadi bagaimanakah daun yang begitu nipis dan halus ini beroleh kekuatan, beroleh kudrat untuk meneruskan kehidupannya? Tentulah kerana persandarannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apabila Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Raja Namrud yang kejam, Allah berfirman kepada api itu, "Qulna ya naru kuni bardan wa salama." Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat. Dengan persandaran kepada Allah SWT, api itu menjadi dingin atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kelihatan bertentangan dengan fitrah asal api yang sepatutnya panas, membakar, bahangnya sangat terasa, melecur kan, tetapi subhanallah dengan nama Allah jualah api itu menjadi dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Mungkin ini soalan yang ketiga agaknya ya, soalan bocor. Okey, saya kembalikan dulu kepada moderator, silakan. Doktor, alhamdulillah penerangan yang begitu jelas sekali. Dapat kita lihat pertama doktor ada menyebut tentang rahsia bismillah yang mana ada 5 perkara di dalamnya. Kemudian tentang analogi daripada pengembara dapat kita lihat, dan juga seterusnya antara kesan-kesan yang mana bismillah ni jika kita faham dia boleh memberikan kesan yang besar dalam hidup kita. Okay, seterusnya doktor, bagaimanakah cara untuk kita menjadi hamba yang sentiasa istiqamah dalam mengamalkan zikir, fikir dan syukur? Silakan. Terima kasih pada moderator untuk soalan yang ketiga, iaitu bagaimana menjadi hamba yang sentiasa ingat kekal dalam zikir, fikir dan syukur. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, mari kita lontarkan suatu soalan untuk sama-sama kita fikirkan dahulu. Ya. Kita membayar suatu harga kepada insan-insan yang bekerja sebagai penjaja. Kan? Agaknya Allah yang merupakan pemilik harta yang sebenar. Apakah harga yang diingininya? Kalau kita tengok semua jenis kerja termasuk penjaja sekalipun dibayar gaji ataupun dibayar upahnya ataupun beroleh pendapatannya. Jadi agaknya Allah yang memiliki harta yang sebenar-benarnya, iaitu segala apa yang ada di muka bumi ini, segala bentuk properti yang ada ini adalah milik Allah. Agaknya apakah harga yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Contohnya,
pisang kan. Ini adalah pisang. Jadi untuk kita beroleh pisang ni yang kita makan ni kan, apakah proses dia? Kita tengok untuk menghasilkan pisang ini, dia mula dengan penanaman dahulu. Perlunya petani yang menanam pisang. Dan kita bayar gaji upah kepada petani tersebut. Kemudian perlukan ada proses pengairan, ada kos di situ, kos air, kos baja. Kemudian ada proses penuaian, ada lagi melibatkan kos labor, kos upah dan pengurusan kepada mereka yang menuai pohon pisang itu. Jadi semua ini melibatkan kos, melibatkan bayaran, melibatkan upah dan melibatkan ganjaran. Kan? Kemudian kita tengok slide yang berikutnya. Adakah sudah selesai di situ lalu kita boleh menikmati pisang? Belum lagi. Ada pula proses pengangkutan. Bagaimana pisang itu diangkut daripada kebun-kebun dan dibawa dengan kenderaan-kenderaan yang semuanya juga ada kos dan memerlukan pengeluaran harta untuk mengganjari mereka-mereka yang melaksanakan tugas pengangkutan ini. Begitu juga penyimpanan. Bagaimana barang-barang pisang-pisang ini perlu disimpan dengan baik mengikut sistem yang betul agar ianya selamat dan dapat dibawa ke destinasi dengan baik. Kemudian kita tengok pula slide berikutnya. Adakah sudah selesai di situ? Masih belum lagi. Apabila penyimpanan itu sudah dilakukan dengan baik dan itu juga termasuk dalam proses mematangkan pisang, perlukan pembungkusan sebelum diedarkan ke tempat-tempat pembekal ataupun pemborong-pemborong pisang. Sehinggalah nanti kelak sampai ke peruncit. Bila sampai ke peruncit, masih perlukan lagi kos iaitu sewa tempat menjual. Seorang peruncit memerlukan tempat gerai untuk menjual pisang-pisang tersebut. Maka di situ ada lagi upah yang dibayar iaitu tempat sewaan dan juga peniaga, penjual, pekerja dan lain sebagainya. Jadi semua ini melibatkan kos. Mari kita lihat pada slide yang berikutnya. Kita hanya membayar khidmat orang-orang yang terkait dengan penanaman pisang tadi, pengairannya, penuaiannya, pengangkutannya, penyimpanannya dan penampilannya. Kita membayar upah untuk proses, kepayahan dan pekerjaan mereka sahaja. Jadi persoalannya, kita tengok slide yang berikutnya, sudahkah kita sebenarnya membayar pisang? Ya, slide yang berikutnya, kita tengok. Sudahkah kita membayar pisang? Oh, dia patah balik. Jawapannya, okey. Persoalannya kan, sudahkah kita membayar pisang? Sebenarnya kita membayar suatu barang dengan harga yang sesuai kepada penjualnya. Lalu, apakah gerangan harga yang diinginkan oleh Allah yang merupakan pemilik harta yang sebenarnya? Jawapannya, yang sebenar-benarnya pisang itu daripada Allah kan? Ya, harga yang diinginkan oleh Allah sebagai pemberi nikmat hakiki iaitu al-mun'im al-hakiki daripada kita sebagai balasan atas nikmat dan hartanya yang bernilai itu adalah 3. Kita tengok slide yang berikutnya. Jadi 3 inilah yang akan menjawab persoalan yang diajukan oleh moderator tadi. Iaitu yang pertama, bagi seorang manusia itu perlulah melazimi zikir. Itu bayaran yang diperlukan daripada kita. Zikir pada setiap perkara, pada setiap permulaan perbuatan. Dia merupakan sebagai suatu bentuk ingatan kita kepada Allah SWT selaku pemberi rahmat, pemberi rezeki dan pemberi nikmat. Dan sekurang-kurangnya nikmat kesihatan dan kudrat kita untuk melakukan suatu perkara, mengambil suatu perkara, menikmati suatu perkara itu pun adalah suatu nikmat. Bayangkanlah apabila nikmat kita untuk bernafas contohnya ditarik semula seperti COVID-19. Oksigen ada, tetapi tiada kudrat, tiada upaya untuk paru-paru itu menyerap oksigen yang berada di sekitar kita. Bermakna zikir kita mengingati Allah SWT dengan lafaz Bismillah sebenarnya mengingatkan kita bahawa semuanya itu adalah daripada Allah dan ia merupakan suatu bentuk zikir. Baik. Seterusnya adalah syukur. Itu yang dituntut daripada seorang hamba, daripada kita. Daripada kita sebagai tanda bagaimana kita ini memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai balasan atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Iaitu bersyukur. Dan bersyukur itu adalah pada penghujung pada setiap perbuatan. Jadi pada mula nak melakukan perkara itu kita baca Bismillah. Pada hujungnya kita baca Alhamdulillah. Iaitu satu lafaz syukur.
Jadi Alhamdulillah ini adalah penghujung yang diakhiri sesuatu perkara. Apa jua perbuatan yang kita buat pada kehidupan seharian kita, kita mulakan dengan bismillah dan kita akhiri dengan Alhamdulillah. Yang ketiga ialah tafakur, al-fikru. Sementara, apa maksud tafakur daripada perkataan fikr? Bahasa Melayunya fikir, berfikir. Ada satu hadis Nabi SAW yang dinakalkan dalam Risalah Nur dalam bab yang lain. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berfikir selama 1 jam itu lebih baik daripada beribadat setahun apabila mana beribadat itu tidak dituruti dengan proses berfikir. Maksudnya berfikir sehingga kita mengingati Allah, melafazkan nama Allah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah jauh lebih baik lagi daripada terlalu banyak melafazkan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak dituruti dengan fikir itu sendiri. Sementara di tengah antara keduanya adalah tafakur, iaitu antara zikir dan syukur ada tafakur. Tafakur ialah merenungkan dan menyedari bahawa nikmat-nikmat berharga tersebut merupakan mukjizat dari kudrat Tuhan Yang Maha Esa, Al-Ahadus Samad, serta hadiah rahmatnya dengan kesedaran ke atasnya. Jadi bermakna apabila kita masukkan proses tafakur dalam setiap aktiviti harian kita, maka di situ adanya zikir dan adanya syukur. Alhamdulillah. Maknanya tafakur ni bila kita ingat bahawa kita buat ini kerana Allah, mesti kita akan mulakan dengan bismillah. Okay? Selalunya kalau kita tak ingat, itu yang menyebabkan kita tak mulakan dengan bismillah. Dan apabila kita sedar bahawa kita beroleh semua ini daripada Allah, maka di situlah akan terlaksananya, terlafaznya lafaz Alhamdulillah. Jadi bermakna tafakur ini adalah satu proses antara keduanya, antara zikir dan antara syukur. Baik. Seterusnya, slide yang berikutnya, ini perumpamaan bagi orang yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi al-mun'im al-haqiqi, pemberi nikmat yang hakiki. Seandainya mencium kaki seorang miskin yang telah membawakan kepadamu suatu hadiah yang bernilai daripada seorang raja, lalu engkau tidak mengenali pemberi hadiah itu, merupakan kebodohan yang melampau. Mungkin sedikit tegas di sini betapa Imam Sa'id Nursi ingin menekankan kepada kita bahawa janganlah sebagai manusia itu kita berterima kasih kepada orang yang kita lihat seolah-olah dialah yang membawakan kesenangan, kenikmatan itu kepada kita. Sedangkan kita terlupa bahawa hadiah ataupun nikmat kesenangan yang dibawa oleh orang itu, iaitu seorang miskin. Kenapa miskin ni? Sebab tadi kita semua ni fakir, manusia ni semuanya fakir, memerlukan Allah. Datang seorang yang kita nampak dia seolah-olah dia memberikan kita sesuatu nikmat yang berharga, lalu kita ucapkan terima kasih hanya kepada yang memberi itu. Sedangkan kita lupa yang memberi itu hanyalah menyampaikan sesuatu hadiah daripada raja yang sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah apabila kita lupa kepada sumber nikmat tersebut, sumber hadiah tersebut daripada Allah, ia merupakan satu kebodohan yang melampau. Sebenarnya ia melambangkan suatu keadaan seorang manusia itu tidak bersyukur dan tidak berfikir, tidak melihat bahawa hakikat pemberi yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah memuji pemberi-pemberi nikmat yang hanya pada zahir dan mencintai mereka, seterusnya melupakan pemberi nikmat yang hakiki, tentu merupakan kebodohan yang 1000 kali ganda lebih teruk berbanding sebelumnya. Mungkin di sini nampak lebih tegas lagi. Kita ambil ini sebagai sesuatu yang positif untuk menjentik hati kita. Apatah lagi apabila kita ini hanya memuji-muji orang yang menyampaikan hadiah itu kepada kita. Terima kasih banyak-banyak bagi kat saya ni, awak memang baik, awak ni memang pemurah, awak ni memang mulia. Dan pada zahirnya seolah-olah sampai tahap kita ni mencintai mereka. Saya sayang sangat sebab awak bagi saya semua ni. Dan sebenarnya di situ kita bimbang, melupakan pemberi nikmat yang hakiki. Dari mana dapatnya harta benda dan juga hadiah-hadiah yang orang ni boleh berikan kepada kita, kalau bukan ianya rezeki daripada Allah SWT yang dititipkan kepada dia. Kan? Jadi dia ni sebenarnya hanyalah penyampai kepada kita. Tentu kita berterima kasih kepada orang yang memberi hadiah kepada kita. Tapi jangan lupa asyukrulillah, bersyukur kepada Allah itu adalah yang lebih utama perlu kita masukkan ke dalam hati kita. Terima kasih kepada yang memberi hadiah. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menitipkan hadiah ini melalui tangan-tangan mereka.
Tanpa Allah gerakkan hati mereka untuk memberi hadiah kepada kita, nescaya hadiah itu tidak akan sampai kepada kita. Meskipun mungkin betapa berhartanya orang tersebut, namun apabila tidak dititipkan rasa pemurah ke dalam hatinya, mungkin hadiah itu hanya tersimpan untuk dirinya, tidak akan sampai kepada kita. Bermakna bukan saja hadiah itu, rezeki yang dia miliki itu yang sampai ke kita sebagai hadiah ini datangnya daripada Allah, bahkan juga tindakan dia memberikan hadiah tersebut kepada kita adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukurlah kepada pemberi nikmat yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat apabila kita membayangkan suatu hadiah ini daripada raja. Yang ini ada dalam risalah Nur Kalimah yang ke-10 kalau tak salah, tentang, betulkan saya ya, pakar-pakar yang ada dalam ni. Sebenarnya saya ni masih belajar lagi, cuba saja menyampaikan atau berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang saya baru pelajari. Pakar-pakarnya ada Ustazah Nur Azma, Ustazah Azura, Kak Cik Azura, Ustazah Najibah dan lain-lainnya. Jadi apa yang saya nak highlightkan di sini, ada satu kisah dalam risalah Nur juga, bagaimana apabila kita menghayati pemberian sebuah apple ini kan, daripada seseorang yang mungkin kita hormati, kemudian kita berterima kasih kepada orang itu, tapi kita bayangkan bahawa orang ini rupanya penyampai sahaja. Contohnya raja menitipkan apple kepada kita, Masya Allah, raja memberikan apple kepada kita. Jadi kita berterima kasih kepada penyampai hadiah ini, penyampai apple ini. Namun pada hakikatnya kita akan rasa sangat gembira dan bahagia, sangat-sangat menghargai apple yang sebiji ini, mungkin lebih berharga daripada semua apple yang kita dah makan sebelum ini, kerana kita sedar ianya datang daripada raja. Itu contohlah. Dan contoh dalam gambar ni ada gambar sultan kan. Jadi kita bayangkan contoh sultan sebuah negeri ni menghadiahkan sebiji apple kepada kita. Subhanallah, betapa bahagianya dapat apple daripada sultan. Rasa sayang sangat, rasa macam suatu nikmat yang sangat berharga yang kita perolehi. Kerana sultan telah menghadiahkan apple kepada kita. Kita melafazkan terima kasih kepada penyampai itu, tapi kita sedar bahawa terima kasih yang sebenarnya adalah kepada sultan tadi yang menghadiahkan apple kepada kita. Jadi demikianlah juga kita apabila kita melafazkan kesyukuran kepada Allah SWT. Apa jua bentuk rezeki yang sampai kepada kita, hati kita sebenarnya berterima kasih kepada pemberi rezeki yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatnya akan berbeza. Alhamdulillah, Masya Allah. Nikmat itu akan rasakan di hati ini berbunga-bunga bahagianya. Kerana kita merasakan, ya Allah, betapa Allah sayangnya kita, betapa Allah kasihnya kita, Allah bagi perhatian kepada kita sehingga kita diberikan rezeki-rezeki ini. Walaupun kita ini mungkin melakukan kesilapan sebagai manusia, tidak sunyi daripada melakukan dosa dan lain sebagainya, namun Allah tidak berhenti menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Baik, kita tengok slide yang berikutnya. Dah hampir selesai dan insya-Allah slide yang terakhir. Fa'ati bismillah. Maka pesan kata Imam Sainusi, berilah atas nama Allah. Ini satu nasihat yang sangat baik untuk kita semua. Buatlah segala perkara atas nama Allah. Kerja, perform, deliver all the tasks atas nama Allah. Ambillah atas nama Allah. Maknanya kalau kita terima sesuatu ataupun kita beroleh segala nikmat, ambil nikmat itu. Kan? Grab, terima, dakaplah nikmat itu atas nama Allah. Tadi kalau kita sebut bismillah, maka apabila kita beroleh nikmat atas nama Allah, sebutlah alhamdulillah. Mulakanlah atas nama Allah. Jadi mulakanlah segala perkara yang akan kita lakukan sepanjang kehidupan kita ini atas nama Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala urusan, mengatur segala kehidupan. Berusahalah atas nama Allah. Segala perkara yang baik yang kita ingin capai di muka bumi ini perlu diusahakan. Maka kita usahalah atas nama Allah. Apabila ada niat tersebut, maka apabila kita diuji dengan sedikit kepayahan sepanjang perjalanan kita dalam berusaha itu, kita akan ingat bahawa ujian ini adalah dari Allah, maka tentulah akan ada penyelesaiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita beroleh ketenangan dalam meneruskan perjalanan hidup kita ini yang penuh dengan liku-liku dan pancaroba, kerana segalanya ini kita laksanakan dan kita lakukan kerana Allah, atas nama Allah. Dan slide yang terakhir, demikianlah jawapan kepada moderator, soalan-soalan yang diajukan oleh moderator kita. Mudah-mudahan ia juga memberikan sedikit jawapan kepada persoalan-persoalan
yang kita harungi, yang kita hadapi sepanjang perjalanan hidup kita sehinggalah ke hari ini. Itu saja daripada saya. Mohon maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan, dan mudah-mudahan yang baik itu memberikan manfaat dan faedah kepada kita semua, dan apa saja yang buruk itu maka sesungguhnya itu berasal daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan hakikatnya itulah yang telah diskripkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua beroleh hikmah dan kebaikan di sebalik pertemuan pada malam ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang telah Doktor sampaikan. Okey, apa yang boleh saya dapat simpulkan, suka untuk saya ulang kembali, iaitu harga yang diingini oleh pemberi nikmat atas nikmat yang kita perolehi adalah di mana awalnya adalah zikir, pertengahannya adalah fikir dan penghujungnya adalah syukur. Dan syukur yang sebenar adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Amin. Okey, seterusnya kita akan membuka soalan bagi para hadirin yang ingin mengajukan soalan kepada doktor. Jika ada sebarang soalan, boleh tulis di ruangan chat ataupun membuka mikrofon. Silakan. Balkis, mungkin Kak Syi nak tambah sikit ni sikit. Boleh ya? Silakan. Nak tambah sikit, jangan macam tu, masya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana pengajian kita yang dah lama kita tangguh dapat sambung balik malam ni. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Raudah dengan perjuangannya cukup hebat malam ni, insya-Allah. Saya nak tambah sikit saja yang di belakang tu mungkin tak disebut, tapi saya rasa satu perkara yang bila diulang-ulang kalimah pertama ini, yang ini sangat terdetik di hati saya kerana bila saya melihat bagaimana sahabat-sahabat Kelabun Nur begitu memaknai hal ini. Ada di hujung itu, kalau kita tengok buku lama, saya ni buku lama yang di bahagian yang kita hendaklah memberi atas nama Allah, dan kemudian kita hendaklah mengambil atas nama Allah. Maksudnya keperluan untuk kita beri, maksudnya kalau kita berikan atas nama Allah, dan disebut juga tadi kalau kita ambil rezeki yang diberi oleh mungkin orang lain dan sebagainya juga atas nama Allah. Dan di hujung itu Ustaz Nusir sebut, sekiranya begitu, kita sepatutnya tidak mengambil daripada insan-insan lalai yang memberi bukan atas nama Allah. Ada satu sisipan yang akhir itu, tidak mengambil daripada insan-insan lalai yang memberi bukan atas nama Allah. Kerana saya rasa poin ini agak signifikan sebenarnya, sebab dia akan terkait juga dengan contohnya di dalam Risalah Ikhlas contohnya, sebab Ustaz Nusi ada memberi satu hint sikit yang saya fikir yang saya nampak, masya-Allah, benda yang kadang-kadang bagaimana kita nak menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan didikan maknawi diri kita. Sebab Ustaz sebut beri atas nama Allah, ambil atas nama Allah, tapi di hujung Ustaz sebut janganlah kamu ambil daripada insan-insan lalai yang memberi bukan atas nama Allah. Ini satu benda yang very applied, dia sangat diaplikasikan oleh para Tulabun Nur. Mereka amat pengalaman sikit saya lah, mereka amat berhati-hati untuk menerima. Kalau kita ni biasanya orang bagi kita terambil je lah kan, terutama orang bagi kita ambil lah. Tapi Ustaz Nusi macam untuk menjaga banyak perkara-perkara yang menjaga kebersihan hati kita, menjaga
roh dan nafsu kita, Ustaz memesan janganlah kita ambil daripada insan-insan lalai yang dia tidak beri atas nama Allah. Benda ni terkait juga dengan ikhlas. Kalau orang tanya, macam mana kita nak tahu insan-insan yang bagi kat kita ni bukan atas nama Allah. Sebab ini terkait dengan juga perkara yang macam terhutang budi tadi tu. Kadang-kadang kita boleh rasakan kalau kita cuba menjaga hal-hal ini, kadang-kadang kita boleh rasa, kadang-kadang ada orang bagi, apa orang cakap, peribahasa Melayu, ada udang di sebalik batu. Contoh, tiba-tiba je ada orang hantar makanan, tiba-tiba tak tahu out of nowhere. Lepas tu macam kita tak kenal dia. Kalau memang Dr. Raudah hantar saya makanan, alhamdulillah lah, saya tahu dia bagi atas nama Allah, insyaAllah. Tapi tiba-tiba kita tak kenal, macam ada kita dapat rasakan ada niat-niat yang tidak baik. Maksudnya ialah kadang-kadang berlakunya, contohnya dalam kehidupan harian kita, perkara yang kadang-kadang melibatkan rasuah dan sebagainya. Ini merupakan detik-detik permulaan bila orang memberi bukan atas nama Allah. Kita tahu dia beri itu mungkin atas niat yang ada niat tertentu dan sebagainya, yang zahirnya lah yang kita rasa, kadang-kadang kita dapat rasa, maka kita tolak. Kita tolak. Maksudnya kita ada pilihan. Ustaz Nursi mengajar, yang saya dapatlah daripada hal ini ialah kita ada pilihan untuk tidak mengambil. Kita ada pilihan selain daripada kalau macam rasuah tu jelas salah lah kan. Tapi maksudnya kadang-kadang ada perkara-perkara yang menyebabkan kita akan berlaku maksiat-maksiat yang kita tidak nampak. Contohnya tiba-tiba macam kenapa ni ada suami orang hantar benda kat kita pula, kita pun tak apalah ini, tiba-tiba wujud pula masalah-masalah lain contohnya. Maksudnya adalah orang-orang lalai yang memberi bukan atas nama Allah tapi atas kehendak nafsu mereka, yang mengharapkan perkara-perkara yang tidak diingini dan sebagainya. Jadi Ustaz pesan yang saya banyak belajar, banyak benda yang kadang-kadang kita boleh tolak. Kita boleh tolak kalau orang-orang lalai ataupun mungkin orang-orang fasik. Orang-orang fasik yang memberi bukan atas nama Allah, maka ia adalah bukan satu kewajipan untuk kita. Itu maksudnya. We are not obliged untuk mengambil sesuatu yang kita rasa yang dia tidak beri atas nama Allah. Tak ada, kita dapat rasa tiada keikhlasan ataupun ada niat-niat tertentu dan sebagainya. Jadi selain daripada balasan-balasan fikir, zikir dan tafakur tadi tu, dan tambahan sikit ialah perkara tafakur ini. Saya fikir perkara tafakur ini banyak disebut oleh para ulama-ulama lain juga selain daripada Ustaz Badiuzzzaman Syed Nursi, yang seperti kita tahu kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan juga ulama-ulama dalam bidang psikologi, seperti Al-Balqi dan sebagainya. Kalau kita menelusuri juga, mereka sangat menekankan tentang perkara tafakur ini, yang saya kira kalimah pertama ini sangat menekankan tentang perkara tafakur. Sebab biasanya dalam kehidupan manusia ataupun kehidupan orang Melayu seperti kita dah menjadikan contohnya alhamdulillah itu sebagai satu norma. Alhamdulillah, kerana budaya Islam itu mendatangkan budaya yang sangat baik. Kita dah automatik dah. Kita nak ambil tu bismillah, kita nak mula bismillah kita ajar anak kita daripada kecil dan sebagainya. Dan kalau kita dapat itu alhamdulillah, kita dah biasa. Tapi tafakur ini kita banyak terlepas pandang. Kita jarang-jarang buat. Sebab tafakur ini satu perkara yang perlu dinormalkan juga. Tafakur ini satu perkara yang perlu ada training dia. Kalau kita tengok pakar-pakar psikologi di barat, mereka sedang mengungkapkan istilah-istilah seperti mindfulness. Mindfulness. You become very mindful. Jelas, tafakur, kita melihat di sebalik sesuatu. Dan ini benda yang kita kena kembalikan dalam budaya kehidupan kita masyarakat Melayu di Malaysia. Yang saya kira kita kena adakan training itu untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita insya-Allah, ataupun atas kapasiti apapun kita di tempat kerja dan sebagainya dalam masyarakat, kita kena praktiskan tafakur ini. Sebab tafakur ini dia tak boleh datang begitu je.
it's really a training. Bila saya dah menelusuri sikit-sikit dalam psikologi ni pun, it's really a training. Dia tak boleh datang macam tu. Tafakur, contohnya bila kita beli makanan. Kadang-kadang kita beli makanan, contohnya beli makanan ataupun mak masak makan, letak atas meja, okey, semua baca doa. Okey, anak-anak kita dah pandai dah, semua angkat doa, angkat tangan baca doa kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Pelahap makan. Tafakur ini di mana? Tafakur itu di mana? Kadang-kadang kita kena ambil sedikit masa untuk tafakur. Kita tanya anak-anak kita, contoh, kita kena mulakan itulah, nak ajar diri kita, insyaAllah yang ada anak lah, yang tak ada anak pun adik-beradik kita, mak ayah kita, dari mana datang makanan ni ya? Dari mana datang contoh ada orang hantar baklava kat saya. Dari mana datang baklava ni? Kadang-kadang kalau dalam budaya kita akan cakap, Masya Allah, seronoknya ada orang hantar hadiah kat kita bagi baklava. Tapi kita kena ajar, kita sebut anak-anak kita, siapa yang hantar baklava ni pada kita hari ni ya? Maksudnya dialog seperti itu perlu disuburkan supaya tafakur ini it becomes training dan menjadi satu yang normal dalam kehidupan harian kita. Siapa yang hantar, siapa yang beri ya? Kenapa kita dapat hari ini? Mungkin sebab kita buat baik. Kalau anak kita mungkin dia solat hari ini, Allah hantar dia makanan yang sedap dan sebagainya. Jadi ini perlu dinormalisasikan ya dalam kehidupan harian kita supaya tafakur itu is rooted dalam kehidupan harian kita. Wallahu a'lam, maaf terpanjang pula ya. Terima kasih Rabiatul Balqis dan Dr. Raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengar ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Ustazah Azura atas penerangan yang begitu jelas buat kita. Okey, seterusnya tiada soalan ke? Kalau jika ada yang ingin bertanya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar ke? Dengar? Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni saya saya nak tanya tentang ni yang apa ni Puan Nur Azura sebut tadi ya, tidak mengambil dari insan-insan lalai yang tidak memberi dengan nama Allah. Katalah sebab kita diajar untuk husnuzon kan. Selalu bersangka baik. Jadi saya rasa macam mana kita nak tahu? Maybe dia bagi kita dengan ikhlas tapi kita ni was-was. Jadi dia bagi kita dengan ikhlas. Jadi kita rasa was-was. So kita pun maknanya macam menolakkan dan sebagainya sedangkan dia tu ikhlas. So macam mana tu Puan? Dr. Raudah boleh jawab ke? Dr. Raudah lagi faqih. Dia sebenarnya yang saya fahami beberapa kali, baguslah poin yang tadi Puan Azura highlightkan, sebab saya tak dapat buka buku, ada masalah wifi, semua tu dalam OneDrive saya. Jadi saya hanya baca slide sahaja, termiss poin tersebut. Antara yang saya fahami sebelum ini ialah saya belajar daripada Ustaz Yusuf Kara, disebutkan salah seorang pada khairat juga, kata mereka tidak mudah mengambil makanan yang mereka tidak kenali. Siapakah contohnya yang menyembelih haiwan tersebut? Sebab dibimbangi orang yang menyembelih ini tidak melafazkan bismillah. Kan ada syarat-syarat sembelihan yang sahih kan? Melafaz bismillah, menghadap kiblat. Kemudian adakah orang itu solat? Jadi itu sedikit sebanyak memang dalam satu kaedah Tulab Nur yang saya baca, mereka sangat menjaga makanan itu mestilah halalan tayyibah. Menjaga makanan yang benar-benar baik, suci, bersih. Sebab itu memang mempengaruhi tubuh badan kita kerana makanan yang diambil akan menjadi sebahagian daripada diri kita, darah kita, daging kita. Maka ia juga kelak akan mempengaruhi spiritualiti kita. Jadi begitu sekali mereka menjaga saudara-saudara kita di khairat, mereka tidak makan daripada sumber yang mereka tidak kenali. Kalau kita tengok di sini di Malaysia,
hakikatnya mungkin yang saya selalu kiaskan begini, boleh betulkan ya, kita ada halal jakim, itu sebagai halal. Tapi apabila kita mengetengahkan halal dan tayyibah, ya, wa kulu min rizqillahi halalan tayyibah. Jadi di situ tayyibah itu adalah apabila sumber makanan itu datangnya daripada orang-orang yang bersih, yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kata mereka sebagai orang Islam. Jadi kalau halalan tayyibah, kita tengok Chop Jakim di Malaysia ni, dan juga producer di siapa, atau manufacturernya siapa. Jadi kalau mereka adalah golongan yang solat, maka di situ masuklah dalam tayyibah. Jadi itu yang saya fahami daripada konsep menerima daripada orang yang benar-benar melafazkan bismillah, supaya memberi kesan yang baik kepada kita yang memakan makanan tersebut. Begitulah Imam Sa'id Nursi dijaga daripada kecil hinggalah dewasa, dan ulama-ulama kita pun kisah ini dikongsi oleh pelbagai ulama daripada pelbagai negara. Tetapi mengenai penilaian kepada si pemberi itu bagaimana, itu mungkin kita boleh lihat, kita menghukum secara zahir kan. Kita menghukum secara zahir, contohnya kita kenal dia sebagai orang yang memang melaksanakan solat, melaksanakan ibadah, maka kita tidak ragu-ragu menerima pemberiannya jika dilihat bahawa pemberiannya itu dilafazkan dengan cara yang baik juga kepada kita. Tapi maksud yang saya nampak kalau yang Puan Azura sebut tadi, andainya dia sebut saya bagi ini, nanti tolong mudahkan anak saya, contohnya masuk ke sekolah yang bagus, contoh kan. Jadi dia memberi hadiah, tetapi bersama dengan syarat yang kita bimbang, adakah anak itu layak masuk sekolah itu, contohlah kan. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk pemberian yang bermaksud rashwah kan, memberi dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang jelas dinyatakan daripada awal ketika hadiah itu diberikan kepada kita. Maka di situ kita bukan suuzan lagi, tetapi kita telah menghukum pada yang zahirnya. Zahirnya dia telah memberi dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dia kata saya bagi hari ini saya nak bagi hadiah, next time kalau saya susah mungkin saya perlukan bantuan, itu lain kan. Mungkin itu adalah satu kaedah ta'awun, takaful. Jadi kita boleh nilai daripada yang zahir sahaja, dan kita tidak dituntut atau disuruh untuk menyingkap apa yang tersirat dan apa yang gaib, kerana yang gaib itu adalah dalam pengetahuan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan menjawab soalannya dia juga. Dia sepertinya macam is a struggle, dia macam mujahadah untuk mendapat apa kita panggil mencapai takwa ini. Dia memang memerlukan mujahadah lah. Dia kita jelas, saya rasa Dr. Raudah sebut tadi tentang perkara itu, berhukum kepada yang zahir. Saya rasa kalau kita pergi ke usul fiqh pun begitu juga ya. Benda yang jelas contohnya kalau dah jelas-jelas waktu solat Jumaat, yang masak kat kedai itu dia tak pergi solat Jumaat, tak solat Zuhur, jelas-jelas dah kedai itu kita tahu orang tu tak solat, so kita tak payahlah pergi kedai itu beli makanan, contoh kan. Maksudnya benda yang jelas. Kalau tak jelas kita nak pergi cek pula dia pergi solat ke tak ke apa ke, itu di luar keupayaan kita. Maksudnya bila saya sendiri bertanya pada Ustaz Sadiq, saya kata bagaimana hal ini dengan keadaan yang kita hidup dalam keadaan yang kadang-kadang susah. Dia kata setakat yang mampulah. Selalunya dia akan pesan saya macam tu, setakat yang mampu. Kadang-kadang kita bukan nak menyusah-nyusahkan ya. Islam itu sepatutnya memudahkan ya. Tambah lagi dalam perkara halal dan taib ni banyak sebenarnya banyak yang tak elok ni sikit saja, tapi kalau kita ni berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga warak. Saya ingat saya pernah tanya kot seorang Ustaz Hilmi ni nama dia. Dia kata warak ni apa? Dia senyap jawab kat saya. Banyak lama saya nak mencari tentang perkara warak ini. Sebenarnya itu adalah gambaran warak. Maksudnya orang warak ini dia akan selagi mana dia boleh berhati-hati, dia akan berhati-hati. Maksudnya tak pakai redah saja begitu selagi dia boleh berhati. Tapi kalau dalam keadaan yang terdesak ataupun mungkin pergi kenduri contohnya yang mana kita nak cek selagi yang kita boleh, maklum kita ambil lah, kita makanlah dan sebagainya. Tapi yang mana kita boleh mengelak, yang mana yang kita boleh cari
yang paling baik, yang paling halal, yang paling baik, yang jelas. Jadi kita akan lebih yakin dalam melakukan ibadah contohnya, yang sebab dia akan affect ibadah ataupun dia akan meyakinkan kita untuk meneruskan amalan-amalan harian. InsyaAllah benda ni memerlukan masa Puan Intan. Tapi kalau saya sangat yakin kalau kita mula dengan kesungguhan itu, kita hendak mencari yang paling baik, yang paling halal, yang orang yang orang yang bersungguh-sungguh memberi atas nama Allah, maka Allah akan mudahkan kita untuk berjumpa dengan jalan-jalan itu. Kita akan mudah terjaga. Kalau terjumpa ni pun Allah akan bagi sign, signal kat kita. This is not really good for us. So kita akan dapat pada wujdan kita itu, rasa hati kita itu pun akan diberi. Maksudnya kita bermula dengan niat lah. Maksudnya dengan niat bahawa kita cuba yang terpaling baik, kita nak memberi atas nama Allah, kita bukan beri atas sebab keupayaan kita boleh memberi perkara itu dan mengambil atas nama Allah. Khususnya kalau tadi kita sebut tentang rezeki ni, biasanya kita akan cakap tentang makanan kita, beli barang dan sebagainya. Tapi satu perkara yang juga kadang-kadang kita terlepas pandang ialah tentang rezeki, contohnya rezeki berkahwin atau tidak, rezeki dapat anak atau tidak, rezeki kita akan dapat sesuatu yang bersifat begitu. Kadang-kadang kita tak nampak ini, beri itu atas nama Allah dan mengambil itu atas nama Allah. Yang ini perkara yang kita perlu tengok betul-betul ya. Sebab kalau bab lain-lain ni, makanan, duit ringgit, gaji dan sebagainya, kita mudah buat perkiraan, kita ada account, kita ada checklist, kita ada macam-macam cara. Tapi perkara-perkara yang berkait dengan benda hidup di sekeliling kita ini, kita kena lagi sangat berhati-hati, insya-Allah. Kita cubalah mujahadah bersungguh-sungguh. Terima kasih. Wallahualam. Puan, saya nak tanya sikit lagi. Apa ni, bagaimana kalau kita ada katalah jemputan makan, katalah kenduri ke apa-apa sajalah jamuannya yang diadakan oleh katalah yang menjemput kita tu adalah terdiri pada insan-insan yang lalai. Katalah dia tak solat ke, malas solat ke apa kan. Tapi dia rajin menjamu. Sebab biasanya kalau makan ke apa semua ni kita seolah-olah wajib hadir lah kan bila orang undang untuk makan. Jadi macam mana kita nak mengelak dengan kita kena mengelak ke macam mana ke dengan memberi certain reason? Wallahu a'lam. Kita cuba yang terbaik lah Puan. Saya rasa menghadiri walimah itu wajib. Kita pergilah walimah. Tapi kalau kita rasa kita tak nak makan, tak ada siapa pun boleh paksa kita makan kan. Kita pergi minum ke dan sebagainya. Jadi itulah saya kata kita terpulang pada keadaan ya. Tapi kalau untuk orang yang betul-betul menjaga, mereka memang tak makan. Saya pernah jumpa orang yang dia tahu orang tu orang fasik contohnya. Dia pergilah kenduri tu, dia hadir. Berjumpa dengan tuan rumah, dia tak makan. Orang bagi, dia ambil contohnya. Sebab nak jaga adab ambil. Tapi dia tak makan. Dia bagi kat orang lain. Sebab benda tu halal kan, tak ada masalah. Dia ambil, kemudian dia bagi kat jiran dia ke, dia bagi dekat kawan dia ke, yang lain ke sebagai hadiah. Ada orang yang bagi hadiah kat kita kan. Contohnya, kalau kita nak menolak, kita rasa macam, tak kena. Kita nak menjaga adab itu. Kita niat dalam hati bahawa macam, tak apalah, aku ambil ni nak menjaga nama, ambil, kita jangan makan. Ataupun kita jangan guna. Kita bagi kat orang lain. Mungkin itu untuk menyenangkan hati kita juga. Itu antara cara-cara yang boleh lah. Kalau dah tak boleh elak tu, wallahualam lah. Kita tawakal lah. Begitu. Tapi kalau untuk orang yang menjaga sangat prinsip ni, dia memang bertegas lah untuk tidak mengambil, tidak menerima, tidak makan dan sebagainya. Tapi setakat keterbatasan kita tu, kita cubalah menjaga adabnya dan kita tak wajib pun kena makan ataupun tak wajib pun kena consume perkara benda tu. Alam kalau Dr. Raudah ada pandangan lain. Cukup kot itu. Okay, bismillah. Okay, baiklah. Saya rasa setakat itu dulu untuk soalan. Jadi untuk yang terakhir, Doktor, apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kalimah pertama ini? Dipersilakan Doktor.
Baik, terima kasih pada soalan yang terakhir. Jadi insya-Allah kesimpulan yang dapat kita ambil daripada kalimah yang pertama ini ialah apabila kita cuba memulakan setiap perkara dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kita telah menyandarkan perbuatan dan juga diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia mengundang pelbagai kebaikan, contohnya tadi yang telah kita bentangkan, antaranya keberkatan dan juga kekuatan untuk menguruskan perkara tersebut. Kemudian setelah kita selesai melaksanakan setiap perkara itu, kita lafazkan Alhamdulillah. Sebenarnya Rasulullah pun dah ajar dalam banyak perkara, doa sebelum makan, doa selepas makan, semuanya bunyinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu contoh makan. Masuk bilik air kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Ada sejenis doa juga dengan nama Allah juga. Kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan dan juga keburukan makhluk-makhluk yang ada di tandas, di bilik air. Dan kita keluar dengan doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal adha wa 'afani. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang telah menjauhkan kami daripada bahaya, mara bahaya dalam bilik air dan juga mengafiahkan kita. Bermakna kalau kita lihat apa yang Rasulullah SAW ajarkan dalam kehidupan seharian kita, tidak lari daripada konsep ini. Mulakan dengan bismillah dan disudahi dengan Alhamdulillah. Dan pada yang ketiganya adalah tafakur itu tadi. Itu adalah satu peringkat yang lebih tinggi bagi seorang Muslim yang berusaha untuk meningkatkan martabat dirinya di sisi Allah SWT. Dia akan berusaha untuk mengiringkan setiap perbuatan baiknya sepanjang harinya itu sebagai suatu proses mendekatkan dan mengenali Allah SWT. Berfikir tentang Allah SWT. Sebab itu dia memerlukan praktis seperti yang Puan Azura sebutkan tadi. Jadi insya-Allah dengan usaha kita, hadirnya kita dalam kelas Risalah Nur ini semoga memberikan kita sedikit sebanyak kekuatan spiritual untuk lebih mengaktifkan diri kita, emosi dan akal kita melaksanakan aktiviti bertafakur ini, dan mudah-mudahan dia akan menjadi suatu rutin kebiasaan yang kita lakukan sepanjang hari dalam segenap aspek kehidupan kita sehinggalah ke akhir hayat kita. Jadi Imam Said Nursi sendiri banyak bertafakur sehingga kan hasilnya itu dapat kita lihat koleksi Risalah Nur 6,000 muka surat kalau kita baca, semuanya adalah natijah ilham tafakur mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap itu menjawab soalan yang diajukan tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak doktor atas kesimpulan yang telah diberikan. Jadi dapat kita ambil poin utama iaitu tafakur itu perlukan latihan. Okey. Seterusnya sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, mohon kerjasama semua peserta untuk mengisi borang feedback yang telah diberikan pada ruangan chat. Okey. Sebelum kita tutup majlis, ingin saya ungkapkan serangkap pantun. Okay. Tamatlah kupasan siri pertama, nantikan kupasan akan datang pula. Kelemahan manusia tiada batasnya, Allah sandaran kekuatan sebenarnya. Okay, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panel, Ustazah Azura dan juga para hadirin yang menghadiri kupasan kalimah kecil untuk siri pertama ini. Mudah-mudahan kita dapat meluangkan masa untuk kupasan seterusnya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafar dan surah As. Saya mohon maaf atas segala salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.